Salam sejahtera, selamat pagi. Anda sedang menonton Awani Pagi jam 7.30 bersama saya Nala Huda bertemankan rakan setugas Hakim Rahman dan kami akan bawakan perkembangan dan berita tumpuan di astroawani.com. Kita nak mulakan dengan perkembangan COVID-19 dan sedikit apa yang diumumkan oleh kerajaan berhubung dengan PKPP dan juga ada juga perkembangan politik tanah air pada tahap persekutuan, pada tahap pilihan raya kecil. Ada ceritanya di astroawani.com yang akan kami kongsikan jam ini. Kita mulakan dengan perkembangan COVID-19. Pastinya setiap hari kita saksikan kes-kes baru dan apa situasi terkini mengenai dengan pandemik COVID-19 ini di negara kita, dan apa yang diumumkan semalam, kes baru yang dicatatkan di negara kita telah pun kembali kepada angka 2 digit, dan apa yang dikongsikan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, kes baru kembali kepada angka 2 digit apabila 10 kes baru dilaporkan semalam dalam tempoh 24 jam, dan daripada 10 kes itu 4 kes merupakan kes import yang mendapat jangkitan di luar negara dan 6 kes adalah penularan dalam negara, dan yang kes import itu mendapat jangkitan di luar negara melibatkan seorang warga negara Malaysia dan 3 bukan warga negara yang merupakan pemastautin ataupun dibenarkan masuk ke Malaysia atas urusan kerja. Manakala bagi 6 kes penularan dalam negara pula, 4 kes adalah dalam kalangan warga negara dan 2 kes adalah dalam kalangan bukan warga negara Malaysia, dan bagi 4 kes jangkitan dalam kalangan warga negara Malaysia itu melibatkan 1 kes saringan pembedahan di Selangor dan 3 kes daripada saringan pelajar tahfiz di Kuala Lumpur. Manakala 2 kes jangkitan dalam negara bukan warga negara Malaysia pula adalah melibatkan 1 kes saringan orang kena tuduh OKT baru dimasukkan ke lokap di Negeri Sembilan dan 1 kes saringan di tempat kerja kontraktor, dan ini menjadikan jumlah kes positif secara keseluruhannya adalah sebanyak 8,616 kes, tetapi yang aktif adalah hanya 187 kes dan mereka telah pun diasingkan, diberi rawatan, jadi masih berada pada kadar yang terkawal. Ya, dalam masa sama kita lihat dengan statistik ataupun data terbaru ini, kita mungkin boleh sedikit orang kata apa, bukanlah kata tak bimbang, tapi kebimbangan selama ini, perkara yang kita takutkan selama ini iaitu kes jangkitan dalam lokap melibatkan bukan warga negara akhirnya menjadi kenyataan, dan kita harapkan tidak wujud kluster baru melibatkan mereka yang ditahan di lokap, kerana kita lihat seperti yang dikatakan oleh Ketua Pengarah Kesihatan, 2 kes jangkitan dalam negara di dalam kalangan bukan warga negara Malaysia melibatkan 1 kes saringan orang kena tuduh yang baru dimasukkan ke lokap Negeri Sembilan dan 1 lagi kes saringan tempat kerja kontraktor di Sabah. Dan ini saya kira apa yang disebutkan oleh aktivis hak asasi manusia berkenaan dengan mengapa pembersihan pendatang asing itu dilakukan adalah salah satunya kebimbangan berlakunya penularan di tempat tahanan. Tapi bagaimanapun pihak polis, Jabatan Penjara telah memberi jaminan bahawa mereka juga melakukan swab test, dan inilah hasilnya. Apabila swab test itu dilakukan, mereka dapat mengesan ketika ujian saringan orang kena tuduh itu dilakukan terhadap mereka yang diletakkan di pusat-pusat tahanan. Dan dalam masa sama kita lihat ini satu perkembangan yang cukup positif sebenarnya dalam tempoh kita ketika ini PKPP, angka walaupun ada berlaku sedikit peningkatan tapi masih lagi dilihat sebagai satu usaha berterusan dalam kita mencapai angka sifar jangkitan yang menyaksikan kita benar-benar bebas daripada COVID-19, dan ini memerlukan usaha ataupun tindakan kolektif semua pihak lapisan masyarakat untuk terus mengamalkan SOP yang ditetapkan. Naila. Ya, dan melihat kepada situasi ini yang semakin bertambah baik, kini apa yang menjadi tumpuan kerajaan untuk pihak berkuasa adalah untuk mengambil langkah seterusnya, iaitu melihat kepada sempadan negara yang mungkin kita dapat jangka dibuka kepada beberapa negara tertentu ataupun kita panggilnya sebagai travel bubble ataupun green lane, laluan hijau, gelembung perjalanan dan sebagainya. Ini antara nama-nama yang diberikan kepada idea yang dikemukakan sebelum ini, iaitu mengadakan satu travel bubble supaya beberapa negara yang disahkan sebagai zon hijau yang merupakan yang mempunyai kes-kes COVID-19 yang agak rendah, yang sudah melihat situasinya bertambah baik seperti mana berlaku di Malaysia juga. Ini antara perkembangannya yang dikongsikan. Satu isu yang saya kira dinanti-nantikan oleh rakyat kita sendiri, iaitu perjalanan antara Singapura dan Malaysia. Dan terbaru, Singapura dan Malaysia telah pun bersetuju untuk mewujudkan satu aturan
perjalanan berkala ataupun PCA ini bagi membenarkan penduduk kedua-dua negara yang memegang pas immigration yang jangka panjang tetapi atas tujuan perniagaan atau bekerja, mereka diberikan kebenaran untuk pulang ke negara masing-masing dari semasa ke semasa untuk cuti jangka pendek sahaja. Dan komitmen itu dibuat dan dipersetujui antara Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong ketika menghubungi rakan sejawatannya di Malaysia. Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin ini dipersetujui menerusi satu panggilan telefon semalam. Ini kenyataan Kementerian Luar MFA Republik Singapura pada Sabtu. Katanya mereka boleh pulang ke rumah untuk bercuti selepas meluangkan sekurang-kurangnya 3 bulan berturut-turut di negara mereka bekerja dan dibenarkan kembali bekerja selepas bercuti. Jadi mereka bersetuju untuk mewujudkan laluan hijau ulang-alik atau RGL untuk memudahkan perjalanan merentas sempadan untuk tujuan perniagaan dan rasmi antara kedua-dua negara itu. Tetapi seperti mana kita memberikan kelonggaran dalam pelbagai lagi aspek lain adalah peraturannya. Jadi mereka perlu mematuhi aturan pencegahan COVID-19, ada protokol kesihatan awam yang dipersetujui bersama. Dan kedua-dua pemimpin juga bersetuju untuk menugaskan pegawai masing-masing untuk segera merangka butiran operasi bagi RGL dan PCA ini. Satu perkembangan yang amat penting kerana sebelum ini kita bawakan laporan tentang rakyat Malaysia sendiri, rakyat kita yang berada di Singapura yang tak dapat nak pulang, tak dapat nak berjumpa dengan keluarga ketika pelaksanaan PKP itu. Jadi ini amat penting bukan saja dari sudut ekonomi itu, tetapi dari sudut sosial itu juga aspek sosial akibat pelaksanaan PKP itu sangat penting. Dan kalau kita lihat kalau data ataupun angka rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura ada lebih kurang dalam 300,000 dan dalam temu bual ataupun data sebelum ini juga kita dapat saksikan ada sebahagian warga kerja Malaysia yang berada di Singapura diberi kebenaran untuk pulang, tetapi mereka juga berdepan dengan risiko kehilangan kerja dan ini satu langkah terbaharu yang mungkin memberi kelegaan kepada kedua-dua pihak. Yang pertamanya, bagi rakyat Malaysia yang memang tak boleh masuk Singapura untuk bekerja, mereka sudah hilang pendapatan dan terpaksa bergantung kepada ikhtiar hidup sendiri, sama ada berniaga, bekerja sendiri ataupun mengharapkan bantuan-bantuan daripada kerajaan. Dan dalam masa sama juga industri player, majikan di Singapura juga mereka kehilangan kerana jumlah tenaga kerja asing di Singapura ini merupakan antara penyumbang utama untuk merangsang ekonomi di Singapura. Jadi ini satu keputusan yang pastinya ditunggu-tunggukan oleh kedua-dua pihak, sama ada warga Malaysia yang bekerja di Singapura dan juga majikan di Singapura yang menggunakan tenaga kerja rakyat Malaysia ini. Tapi yang paling penting adalah pematuhan SOP dan memastikan bahawa tidak ada jangkitan baharu ataupun peningkatan fasa kedua selepas kelonggaran ini diberikan. Lebih-lebih lagi Singapura kini sedang hangat ataupun sibuk berkempen dengan normal baharu mereka menjelang pilihan raya yang dijangkakan berlaku pada 10 Julai nanti. Ya, dan bercakap tentang pembukaan sempadan secara berperingkat ini, antara perkembangan lain juga yang kita nak bawakan adalah berhubung dengan golongan expatriate juga sekarang kita diumumkan semalam dibenarkan terbang ke luar negara tetapi atas urusan kecemasan atau perubatan. Ini antara perkongsian dalam kenyataan harian Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan banyak lagi perinciannya, tetapi kita nak saksikan infografik ini.
dalam fasa PKPP, pemulihan ini selain daripada pembukaan sempadan, pembukaan semula sektor-sektor perniagaan, beberapa premis dan sebagainya, ini juga satu aspek yang dinanti-nantikan sejak sekian lama. Ini adalah berhubung dengan sukan tanah air kita, dan terbaru KBS sudah pun memberi lampu hijau kepada MSN untuk memanggil semua atlet dari pelbagai program untuk bermula latihan mereka Ahad depan ini untuk kembali program latihan terutamanya RTT dan sebagainya. Dan apa yang diperincikan di sini bukan 1 Julai tetapi 5 Julai. Mungkin ramai yang anggap seperti mana kita mungkin menjangkakan beberapa lagi sektor perniagaan dan aktiviti sosial dibenarkan semula pada 1 Julai, tetapi bagi sukan, bagi sukan-sukan program bawah Majlis Sukan Negara ini akan bermula Ahad depan pada 5 Julai, dan ini melibatkan keseluruhan semua atlet negara bawah program podium dan pelapis kebangsaan di semua cawangan MSN. Ini termasuk juga di Kampung Pandan dan Keramat, Akademi Mohtada Hari, Gambang serta Velodrome Nasional. Bagaimanapun, mereka akan melapor diri secara berperingkat dan paling penting perlulah menjalani ujian swab sebelum dibenarkan berlatih seperti biasa di MSN. Dan untuk atlet bawah program Road to Tokyo RTT yang akan berakhir 30 Jun ini, mereka juga dilepaskan dan perlu kembali semula lapor diri 5 Julai. Dan ini seperti mana yang telah pun ditetapkan oleh MKN dan juga mengikuti SOP Sukan dan Rekreasi Fasa 2 yang telah diberikan kelulusan tetap yang akan diguna pakai dan mematuhi setiap langkah yang telah ditetapkan bagi memastikan atlet ini kembali menyambung program latihan yang tertangguh sejak Mac lalu. Ya, ini satu perkara yang cukup menarik untuk kita lihat kerana kita tahu atlet-atlet ini yang bersaing di peringkat pertandingan kompetitif, mereka perlu mengekalkan tahap kecergasan dan latihan berterusan agar prestasi mereka tidak merundum. Walaupun ketika mereka tidak menjalani latihan secara intensif di pusat latihan atau program-program latihan, tetapi kita lihat rakan Astro kita Arena juga membawakan laporan-laporan bagaimana atlet berlatih secara bersendirian di rumah, berlatih secara kendiri, dan bagaimana pembukaan semula sektor sukan kompetitif ini mungkin membawa satu harapan ataupun cahaya baru, kerana kita lihat contoh yang terdekat Liga Perdana Inggeris Liverpool, walaupun setelah 3 bulan tidak beraksi secara kompetitif dengan penonton, tapi mereka apabila nama program tu, program restart, Liga Perdana Inggeris itu dibuka kembali, mereka terus menjuarai Liga Perdana Inggeris. Itu satu contoh. Tapi di masa sama, Road to Tokyo adalah satu perkara yang menarik kerana walaupun Sukan Olimpik Tokyo yang sepatutnya berlangsung tahun ini telah pun ditangguhkan sehingga pada Julai 2021, tapi persediaan itu perlu dilakukan sekarang, dan dengan penangguhan akibat PKP ini satu yang perlu kita akan berikan tumpuan, kerana menarik untuk lihat bagaimana atlet-atlet kita ini mempersiapkan diri mereka secara fast lane ataupun secara segera untuk mereka kembali berada dalam prestasi ataupun laluan untuk mereka beraksi pada peringkat kompetitif. Ya, baik, seterusnya kita nak bawakan lagi satu kesannya PKP ini selain daripada kesan daripada atlet-atlet negara, tetapi pastinya antara industri yang paling terkesan adalah sektor pelancongan seluruh dunia. Dan bagi negara kita sendiri, sektor pelancongan diumumkan telah pun dianggarkan mengalami kerugian sekitar 45 bilion ringgit akibat COVID-19. Ini perkongsian MOTAC sendiri, kementerian yang katanya itu adalah anggaran yang diberikan kerugian dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini akibat pandemik COVID-19. Dan kata menteri juga, beliau menjangka ini antara sektor yang paling lambat mengambil masa untuk pulih akibat pandemik itu. Dan menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, bagi April 2020, volume penggajian menguncup sebanyak 1% kepada 14.93 juta orang berbanding tempoh sama tahun lepas. Dan antara yang paling turut terjejas ialah tenaga kerja dalam sektor perkhidmatan seperti penginapan, makanan dan minuman, seni, hiburan dan rekreasi. Jadi bagi membantu sektor itu bangkit semula, pihaknya menerusi Tourism Malaysia akan memperkukuhkan inisiatif bawah pelancongan domestik melalui kempen Cuti Malaysia. Dan kalau kita lihat apa yang juga dikongsikan oleh netizen sendiri di media sosial, ramai juga yang menjalankan kempen sendiri mempromosikan
tempat tumpuan pelancongan ini di kawasan mereka sendiri, untuk kita sama-sama menyambung semula semangat kita jaga kita itu, tapi memasuki dalam fasa pemulihan ini untuk kita sama-sama menyokong industri pelancongan tempatan kita sendiri sebelum kita fikirkan travel bubble itu, sebelum ada peluang untuk kita melancong ke luar negara. Tetapi ini adalah masanya untuk kita sama-sama memperkukuhkan industri tempatan, bantu seperti apa yang dikongsikan oleh pihak kementerian ini, tenaga kerja yang paling terjejas dalam sektor perkhidmatan ini. Banyak juga kisah-kisah yang kami bawakan daripada industri pelancongan ini menerusi program Realiti Rakyat. Kami laporkan tentang mereka yang terpaksa diberikan cuti tanpa gaji dan sebagainya. Jadi ini adalah masanya untuk kita sama-sama mungkin bantu untuk menyemarakkan semula industri pelancongan ini, dan memandangkan kita juga sudah diberikan kebenaran dalam PKPP ini untuk merentas sempadan negeri dan sebagainya. Ya, dan salah satu contoh menarik yang mengingatkan saya dan kita sebenarnya berkenaan dengan bagaimana sebuah kawasan perkampungan itu diterjemahkan ataupun mengalami proses transformasi menjadi lokasi pelancongan domestik. Contohnya di Skinchan, kita pernah temu bual seorang jurugambar antarabangsa yang tidak dapat ke luar negara untuk melakukan kerjanya kerana PKP dan juga pandemik COVID-19 di seluruh dunia ini. Jadi dia pulang ke kampung, dilihat kawasan bendang, sawah padi di kampungnya di Skinchan. Jadi dia menggunakan kawasan di belakang rumahnya itu untuk dijadikan sebagai satu tarikan pelancongan tempatan dengan memberikan ataupun menyediakan pengalaman bersarapan dan juga minum petang ketika waktu senja untuk melihat matahari sunrise dan juga sunset. Itu satu pengalaman yang menarik sebenarnya. Mungkin kita sebelum ni terfikir untuk ke luar negara, mungkin di negara jiran untuk melihat sunset dan juga waterfall semata-mata, tapi sebenarnya semua itu juga ada di dalam negara kita, dan itu sebenarnya bukan saja kita dapat menerokai keunikan dalam negara kita, tapi dalam masa sama mempromosikan negara kita kepada orang luar dan membantu usahawan-usahawan tempatan, terutamanya pemain industri pelancongan, pengusaha inap desa, mereka yang tinggal di kawasan mungkin perkampungan, pinggir pantai juga merupakan salah satu tarikan pelancongan yang sebenarnya kalau kita mendapatkan bantuan dan mendapatkan pandangan pihak-pihak tertentu, mungkin dengan rakan-rakan ataupun pihak berkuasa, ini dapat memberikan pendapatan dalam kita berdepan dengan kadar pengangguran yang semakin lama semakin meningkat ini. Ya, betul, dan pandemik COVID-19 dan pelaksanaan PKP ini sebenarnya memberi peluang untuk pelbagai idea kreatif dan juga pembaharuan. Ini juga satu cerita positif yang kita lihat dapat keluar daripada pandemik COVID-19 dan PKP ini, apabila rakyat Malaysia dilihat begitu murah hati apabila secara keseluruhannya apa yang dikongsikan oleh syarikat penghantaran dan syarikat e-hailing Grab, apa yang dikongsikan mereka, 2.4 juta ringgit tip disumbang secara keseluruhannya menerusi aplikasi Grab ketika pelaksanaan PKP itu, meskipun melihat kepada keadaan ekonomi yang menggusarkan, meskipun ramai yang berada dalam keadaan tertekan, tetapi ini tidak menghentikan mereka untuk masih lagi teruskan kempen Kita Jaga Kita itu untuk saling membantu pekerja dalam sektor gig ekonomi ini. Jadi ini perkongsian yang amat menarik. Seperti mana yang kita lihat, kebanyakan berita yang keluar daripada PKP dan pandemik COVID-19 ini agak negatif, agak membimbangkan, tetapi ini satu cerita yang melegakan hati sedikitlah. Dan kalau kita lihat apa juga yang dikongsikan, jumlah keseluruhan sumbangan tip ini juga mencatatkan peningkatan sebanyak 75% berbanding tempoh sebelum PKP. Malah seorang pengguna juga dilaporkan menyumbang tip berjumlah RM500 sebagai tanda penghargaan. Tapi kalau kita tengok data yang diberikan oleh Grab ini menunjukkan bahawa Lembah Kelang merekodkan jumlah pengguna paling ramai menyumbangkan tips, diikuti Johor Bahru, Pulau Pinang, Kota Kinabalu dan Kuching. Apa persamaan kawasan ini, Naila? Ini kawasan bandar. Jadi budaya tips ini mungkin tak begitu popular di dalam negara kita, bukan budaya kita, tetapi budaya yang wujud di barat, di Eropah pada mungkin, ataupun mungkin lebih banyak orang yang menggunakan perkhidmatan ini di kawasan bandar, ataupun mungkin di kawasan luar bandar itu mungkin tak ada lagi capaian untuk menggunakan perkhidmatan Grab ini. Itu mungkin salah satu faktor juga. Tapi dalam masa sama, hakikatnya ini menunjukkan bahawa rakyat Malaysia ini memang pemurah dan
betul-betul mengamalkan konsep kita jaga kita, memberi bantuan kepada penghantar makanan yang dianggap sebagai frontliner ketika mereka berkurung di rumah ketika krisis pandemik COVID-19 ini melanda. Dan itu antara perkongsiannya untuk bahagian satu ini. Kita perlu berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Betul, kembali di Awani Pagi dengan banyak berita menarik yang kami kongsikan di astroawani.com. Dan kalau kita lihat situasi COVID-19 ini mungkin dah semakin reda, tapi dalam masa yang sama itu juga mungkin bermaksud memberi ruang kepada ahli politik untuk kembali menghangatkan semula arena politik tanah air kita ini. Jadi apa yang berlaku semalam yang menjadi perbualan orang ramai yang kalau terlihat mungkin mendominasi cerita-cerita di media sosial ini adalah apabila bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad semalam mendedahkan bahawa cadangan menamakan Presiden Parti Warisan Sabah Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal telah pun dipersetujui beberapa pemimpin kanan Pakatan Harapan lain. Ini yang dikongsikan beliau dalam siaran langsung di Facebook. Katanya persetujuan itu dicapai dalam satu pembincangan tidak formal pada 25 Jun lepas di Rumah Tamu Sabah Kuala Lumpur antara Syafiee dan Presiden Parti Amanah Negara Muhammad Sabu dan juga pengerusi DAP Tan Kok Wai dan Setiausaha Agung DAP Lim Kuan Eng. Dan ini yang dikongsikan beliau menerusi Facebook semalam dan mungkin kita boleh dengarkan dahulu apa yang dikatakan beliau semalam. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Syafiee dicalonkan? Mungkin ada yang telah lupa bahawa Syafiee adalah salah seorang pemimpin asal menentang kerajaan kleptokrasi sejak sebelum pilihan raya ke-14. Dia juga salah seorang pemimpin yang menjadi mangsa awal kerajaan Najib dan telah disingkir dari jawatan menteri dan naib Presiden UMNO kerana tidak dapat menerima perbuatan rasuah dan pencurian wang rakyat menerusi skandal 1 MDB yang begitu memualkan. Okey, perkembangan terkini politik tempatan melibatkan Pakatan Harapan Plus, satu perkara yang menimbulkan banyak persoalan sebenarnya. Antaranya mengapa Tun Mahathir tidak mencalonkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pencalonan ataupun kombinasi tersebut tidak dipersetujui, tidak mendapat sokongan. Tetapi sebab mengapa Tun Mahathir tidak mencalonkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri adalah kerana beliau beranggapan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ini ramai musuh. Tapi saya kira dalam politik semua orang ada musuh dan juga kawan. Dan ia juga dilihat menimbulkan persoalan mengenai keikhlasan Tun Dr. Mahathir Mohamad kerana sebelum ini berdasarkan fakta yang kita lihat saksikan dilaporkan sejak kebelakangan ini, kalau kita lihat sudah ada persetujuan untuk mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri selepas Tun Dr. Mahathir. Tetapi perbincangan demi perbincangan menunjukkan sebenarnya mungkin harapan itu tinggal harapan, dan dalam reaksi segera Datuk Seri Anwar Ibrahim dia menyatakan di laman Facebook beliau bahawa mereka perlu tolak politik tipu helah kerana politik ini bukan sahaja mengenai perebutan kuasa ataupun mengekalkan sistem ataupun cara lama, tetapi politik adalah mengenai takbir urus dan juga kebajikan rakyat. Ini beliau menyentuh berkenaan dengan bagaimana politik itu seharusnya mengangkat rakyat dan bukannya menjadi permainan elitis politik seperti yang apa disaksikan ketika ini. Dan mungkin apa juga yang menjadi tipu helah politik juga adalah apabila ahli politik juga mudah membentuk naratif itu apabila digunakan perkataan-perkataan yang sering dilontarkan sekarang, kleptokrat dan sebagainya. Mungkin kita perlu kaji betul-betul apa sebenarnya dimaksudkan dengan kleptokrat itu, siapa mungkin yang boleh dimaksudkan sebagai kleptokrat itu. Mungkin satu konsep yang mungkin kita perlu ingat semula apa sebenarnya maksudnya itu, dan kita perlu tafsirkan secara kita sendiri dan bukan membiarkan bergantung kepada ahli politik itu untuk mentafsirkan
menyelesaikan dan membentukkan naratif itu buat kita. Dan selain itu, kita juga nak beralih daripada cerita politik persekutuan ini, tapi apa yang kita nantikan dalam masa terdekat adalah pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Chini, yang juga menarik kalau kita lihat permainan politik ini yang berlaku pada tahap ataupun skala yang lebih kecil. Dan ini satu cerita yang kami bawakan selain daripada parti-parti lain yang mendominasi mungkin cerita-cerita media di sana, tetapi ini juga satu cerita yang amat menarik kalau kita lihat normal baharu dapat dipraktikkan ketika kempen politik ini apabila calon bebas Muhammad Syarif Mat Zain meneruskan kempen secara dalam talian bagi menarik hati pengundi di Dun itu, dan katanya sejak hari pertama berkempen pelbagai masalah telah didengarnya dan akan membawa perkara itu ke jalan penyelesaian. Dan kalau kita lihat ini antara laporan yang dibawakan oleh wartawan kami di sana, melaporkan apabila calon tersebut menjalankan kempennya menerusi pelbagai platform dalam talian menggunakan Facebook Live, dan ini satu aspek normal baharu yang amat menarik. Kita lihat ketika menjalankan kempen politik ini mungkin kurang perlu turun ke padang itu dan menggunakan berbagai inisiatif ataupun alternatif lain untuk teruskan kempen itu, tetapi menggunakan idea lain yang mungkin dapat lagi mengamalkan penjarakan sosial dan sebagainya. Ya, dan apabila setiap kali munculnya pilihan raya, kita sudah tahu politik adalah menggunakan emosi untuk mendapat sokongan. Tetapi kita tidak boleh lari daripada ataupun terikut arus emosi ahli politik ini, kerana kita perlu melihat pada isu sebenar. Apakah isu sebenar yang membelenggu penduduk di Dun Chini ini sejak sekian lama? Dan antara isu yang menjadi tumpuan adalah isu berkenaan dengan komuniti orang asli di Dun Chini, kerana kita lihat orang asli ini adalah kumpulan yang marginalized group, seperti mereka yang tidak mendapat tumpuan dan hanya diberikan tumpuan ketika adanya perkara besar seperti pilihan raya umum ini. Dan inilah perlu ditekankan, ini yang kami bawakan dalam Buletin Awani dan juga dalam Realiti Rakyat sebentar lagi, berkenaan dengan isu yang membelenggu penduduk di Dun Chini ini, terutamanya melibatkan masyarakat ataupun komuniti orang asli. Ya, dan sedikit saja perkembangan mengenai apa isu utama yang dihadapi oleh masyarakat orang asli di Chini ini. Sebelum ini kami bawakan laporan mengenai luahan masyarakat yang katanya ada gangguan air, isu tanah tidak diwarta dan tiada bekalan elektrik. Jadi kurang 24 jam saja selepas itu, Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail memberi maklum balas bahawa kerajaan negeri sedang menyelesaikan isu terbabit. Dan sama seperti kita lihat berita yang viral sebelum ini membabitkan seorang pelajar UMS yang perlu panjat pokok untuk mendapatkan capaian internet itu, sejurus selepas itu dapat sahaja bantuan pihak berkuasa, dan banyak lagi berita yang kita lihat viral dan terus mendapat bantuan itu. Jadi itulah yang kami cuba lakukan untuk memberi perhatian kepada isu-isu ini supaya dapatlah perhatian pihak berkuasa dan dapat kami lihat perubahan di situ, dan kita harap bagi masyarakat orang asli itu juga dapat kami saksikan. Dan itu antara perkongsian menarik di astroawani.com, dan banyak lagi pada jam 8.30 nanti. Jangan lupa saksikan bersama saya Naila Huda. Saya Hakim Rahman. Jumpa lagi. Assalamualaikum.